TV KPM. Saya seekor gajah di hutan sunyi, mencari kawan-kawan, sama-sama menari. Lenggang-lenggang ke kanan, lenggang-lenggang ke kiri, lenggang-lenggang ke kanan, lenggang-lenggang ke kiri. Bom, 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 bom. Saya seekor gajah di hutan sunyi, mencari kawan-kawan, sama-sama menari. Lenggang-lenggang ke kanan, lenggang-lenggang ke kiri, lenggang-lenggang ke kanan, lenggang-lenggang ke kiri. Lenggang ke kanan, lenggang ke kiri. Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot Prasekolah di Didik TV KPM. Bersama Abang Irfan hari ini, tentunya kita akan belajar mengenai bahasa Melayu. Jadi Abang Irfan harapkan murid-murid dan adik-adik di rumah juga dah bersedia untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi, sekarang ini Abang Irfan bersama dengan Cikgu Ahmad Afiq Afandi bin Ahmad Ruzi dari SK Bandar Utama Damansara 2 Petaling Jaya, Selangor. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irfan, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Cikgu apa khabar? Alhamdulillah. Sihat juga. Sihat Cikgu juga. datang sini dengan penuh tenaga. Betul. Untuk mengajar murid-murid dekat rumah sana. Baik. Jadi jom kita belajar ya. Dan kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat, iaitu Cikgu Zahratul Azma binti Muhammad Kamal dari SK Taman Bunga Raya 1 Rawang, Selangor. Terima kasih Cikgu kerana turut serta bersama kami untuk episod kali ini. Baik, kita nak mulakan kelas kita, Cikgu. Tadi Cikgu cakap Cikgu pun dah bersemangat. Jadi murid-murid semua pun kena bersemangat. Kita mulakan kelas kita dengan tajuknya. Ya, tajuk kita hari ini, tadi Irfan dia dah nyanyi. Tapi dia nyanyi sikit aja. Sikit je lah belanja. Nanti kita suruh Abang Irfan belanja lagi, nyanyi lagi lagu. Sebenarnya, murid-murid dekat rumah sana, hari ini kita nak belajar mengenal haiwan liar. Itu tema besar kita, haiwan liar. Tapi kita nak belajar, kita ada objektif lah. 3 objektif di mana kita nak bersoal jawab, menggunakan ayat mudah, kita nak membaca frasa juga Irfan. Dan juga kita nak mendengar cerita. Cerita apa tu? Ya, cerita apa? Kenalah tunggu sampai akhir siaran. Jadi, kita cikgu ada bawakan haiwan-haiwan Irfan. Okey, tapi sebelum itu Cikgu Irfan nak tahu dulu, apa itu haiwan liar? Ya, betul. Cikgu ada bawa haiwan-haiwan tu dan berdasarkan haiwan cikgu bawa tu kita boleh tahu dah apa makna haiwan liar. Sebenarnya murid-murid kat rumah sana, haiwan liar bermaksud haiwan yang kita tidak boleh bela. Okey, tak boleh bela. Ya, kita tak boleh bela dekat rumah sebab habitatnya berada dalam hutan yang dalam. Jadi bila haiwan sebegini adalah haiwan yang kebanyakannya lah haiwan pemangsa, haiwan yang dia memakan haiwan lain dan dia memburu untuk makan. Kebiasaannya lah, kebiasaan tidak semua tapi kebiasaannya. Jadi kita memang tidak dibenarkan juga untuk membela haiwan-haiwan liar. Ada juga haiwan-haiwan yang terlindung dengan akta-akta yang diperuntukkan bagi mereka. Jadi cikgu ada tunjuklah. Cikgu ada bawakan. Ini antara contoh-contoh haiwan liar yang cikgu bawa. Contoh haiwan liar. Tadi cikgu dah jadi apa dah Irfan tadi?
Lenggang ke kanan. Cikgu dari gajah tadi, cikgu. Betul, cikgu. Gajah merupakan salah satu haiwan liar. Boleh ke kita bela Mana gajah ni kat boleh, rumah, cikgu, Ifan? kalau gajah tu besar dari rumah kita. Boleh. Ya, betul. Habis rumah kita kan. Okey. Ini adalah salah satu contoh haiwan liar. Okey, ini gajah. Okey, dan kita ada haiwan yang seterusnya. Apa tu? Cuba Ifan teka. Tung-tung. Cikgu, kalau Ifan jumpa haiwan ni, cikgu Ifan takutlah, cikgu. Ini singa. Ya, betul. Ini ialah singa. Macam kita nak eja singa ya, kawan-kawan. Macam mana nak eja, Okey. S-I-N-G-A. Singa. Betul. Singa adalah haiwan liar. Okey, seterusnya ini adik-beradik jugalah. Kawan-kawan haiwan liar, satu kumpulan yang sama, iaitu roar. Okey, yang ni pun kalau Ifan jumpa, Ifan takut, Ifan lari dulu. Dia ada belang-belang. Ada belang-belang. Harimau. Betul. Ini ialah harimau. Dan depan Ifan juga Okey. ada haiwan lain lagi, kita cikgu. ada. Mungkin cikgu boleh teka pula. Boleh, okey, cikgu okey. boleh teka. Yang pertama kita ada apa, cikgu? Dia belang hitam putih Belang hitam ini putih. sudah semestinya kuda belang. Belang. Okey, kuda belang. Lagi satu kita ada apa? Lagi satu kita nak tunjukkan. Ini Okey. yang comel. Besar pula tu. Dia besar. Okey. Kan dianya ialah beruang. Okey, beruang. Itu antara contoh-contoh haiwan liar yang cikgu telah jelaskan kepada kita. Betul. Apa kata sekarang ni, cikgu, kita berhenti berehat seketika, boleh? Boleh. Teruskan bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita dalam Didik TV KPM dan murid-murid semua, kita sedang belajar mengenai prasekolah bahasa Melayu. Cikgu Afiq, Ya, nak saya. tanya sikit. Tadi cikgu cakap cikgu nak cerita sesuatu kat saya. Nak Ya, cerita apa betul. tu? Cikgu ada bawa buku cerita untuk cikgu bercerita dengan Ifan. okey. Ini buku cerita dia. Mak ai, besarnya buku cerita cikgu. Ya, ini adalah buku besar yang cikgu bawa pada hari ini. Di mana watak-watak di dalam buku ini ialah watak-watak dari haiwan liar. Okey, boleh tak kalau cikgu nak mulakan? Boleh. Ifan macam tak sabar je cikgu tengok. Betul. Macam beria je dari tadi nak suruh cikgu bercerita kan? Saya nak tengok kat dalam tu ada apa. Ya, jadi tajuk buku cerita ni Ifan ialah Buaya dengan Seekor Monyet. Buaya haiwan Liar. liar. Monyet juga haiwan liar. liar. Cikgu jadi- murid-murid kat rumah tak sabar ni, cikgu. Betul. Okey. Jadi Tak tahu tajuk cerita. kita buaya dan dengan seekor monyet. Jadi murid-murid dekat rumah sana boleh sama-sama baca dengan cikgu kat rumah. Tak ada masalah. Baik. Okey? Jadi jomlah kita mulakan. Jadi Silakan, kita cikgu. dah tahu dah watak dia adalah seekor buaya dan seekor Monyet. Dia mengenai haiwan buaya dan juga monyet. Okey, mari cikgu mulakan. Silakan. Alright. Dalam sebuah hutan terdapat seekor buaya dan seekor monyet yang berkawan baik. Maknanya kita dapat tahulah buaya dan juga Monyet berkawan baik. berkawan Macam baik. kita berdua, cikgu. Betul. Dia tinggal di mana? tinggal di dalam hutan. Dalam hutan. Sang buaya tinggal di sebatang sungai. Sang monyet pula tinggal di atas sepohon pokok. Jadi kita dah tahu kat sini buaya tinggal di mana? Dalam sungai, Dalam sungai, dan monyet pula tinggal di mana? atas pokok. Atas pokok. Sama-sama berada di dalam Hutan. Dalam hutan. Apa ni cerita dia kan? Belum mula lagi ni. Belum mula lagi. Dia kata,
pada suatu hari, isteri buaya berkata bahawa dia teringin makan hati monyet. Jika tidak, dia akan mati tidak lama lagi. Alamak. Ha. Nak kena makan hati monyet. Ya. Aduh. Jadi maknanya buaya ni ada isteri. Ada isteri. Dah kahwin dan dah dia dia. teringin makan. Hati monyet. Apa jadi kalau dia tak makan? Dia akan mati, Dia cikgu. kata dia akan mati. Adakah monyet tu akan bagi hati dia? Tadi kan Sebab mereka dia berkawan kawan baik. tak? Jom kita tengok Okey. seterusnya. Buaya terkejut Alamak. mendengar kata-kata isterinya. Dia tidak sampai hati hendak membunuh monyet. Dia tak sampai hati. Kenapa Irfan dia tak sampai Yelah, hati? sebab tu kawan baik dia takkan nak bunuh kawan sendiri. Betul. Dia tak sampai hati nak bunuh kawan baik dia sendiri iaitu sang monyet. Okey. Lepas tu apa jadi? Irfan tak sabar adakah ni. monyet bagi hati dia? Okey. Kemudian, walau bagaimanapun, buaya sangat sayangkan isterinya. Dia mencari jalan untuk dapatkan hati monyet. Walaupun dia sayang kawan dia sang monyet, dia juga sayang kepada isteri dia. Nampak cikgu, dia lebih sayangkan isterinya berbanding dengan kawan baiknya sendiri. Betul. Jadi buaya memikir-mikirkan Macam bagaimana mana? cara untuk Dapatkan hati monyet. Dapatkan hati monyet. Okey. Rasa-rasa dia dapat tak, Irfan? Tak tahulah cikgu Irfan berdebar nak tahu ni. Macam mana? Okey, jom dapat kita ke sambung. Okey. Buaya mula berfikir cara untuk dapatkan hati monyet. Pada esok hari, buaya pergi ke rumah monyet. Maknanya buaya dia fikir sepanjang hari, sepanjang malam cara macam mana nak dapatkan hati monyet. Jadi pada satu hari tu dia pergi ke Rumah monyet. monyet. Irfan rasa macam mana cara dia nak ambil hati monyet tu? Mula-mula dia pergi dulu cakap Assalamualaikum. Dia bagi salam dulu. Dia bagi salam. Lepas tu dia cakap baik-baiklah cikgu. Dia minta hati monyet. Minta baik. Okey, minta kita hati tengok monyet betul baik-baik. tak Abang Irfan Okey. teka tu apa yang berlaku seterusnya Baik. kan? Dia cakap apa? Okey, dia cakap apa dekat monyet tu? Okey. Lepas tu dia kata, buaya tu kata, "Hai sang monyet, marilah ke rumahku. Isteri aku hendak menjamu kamu dengan makanan yang sedap." Itu buaya cakap dekat monyet Itu lah. buaya yang berkata kepada monyet. Betul ke nak bagi makanan sedap dia ni, nak bawa, dia mengajak sang monyet untuk pergi ke rumah dia. Dengan alasan isteri dia nak bagi makan, nak menjamu selera. Menjamu selera bermaksud dia nak beri makan kepada monyet. Itulah makna menjamu selera ya. Murid-murid di rumah. Okey, kita teruskan. Kita Silakan. tengok lagi sebab cikgu pun macam tak sabar nak tahu. Apa jadi dekat monyet nanti? Apa pengakhiran cerita ini? Okey. Okey. Monyet pun terus bersetuju. Okey. Dia melompat ke belakang buaya. Irfan rasa cikgu monyet tengah lapar waktu tu sebenarnya. Ya, mungkin sebab dia sedang lapar. Betul. Jadi bila ada buaya mengajak dia pergi ke rumah untuk ajak, jomlah jamu jomlah selera di makan." rumah aku. Dia katakan, dia pun macam, wah, ada orang nak bagi makanan. Jadi dia pun pergi dan bagaimana cara dia? Dia terus melompat ke belakang buaya. Sebab Okey. buaya kan dia berenang di dalam sungai. Betul. Jadi monyet tu dia melompat ke atas badan buaya dengan mudahnya. Okey, untuk pergi ke rumah buaya sebab buaya tinggal di Sungai. sungai. Lepas tu dah sampai dekat rumah, apa jadi dekat monyet? Betul. Okey, Okey. lepas tu kita tengok. Dalam perjalanan, buaya beritahu monyet tentang keinginan isterinya. Akhirnya, buaya bersikap jujur. Betul. Dia jujur kepada monyet, mengatakan kepada monyet bahawa sebenarnya isteri dia nak makan hati monyet. Terkejut tak awak rasa monyet tu? Mestilah terkejut. Kan, betul tak? Macam mana reaksi dia terkejut, Irfan rasa? Macam, alamak, hati aku nak kena makan. Kan? Macam mana ni? Tapi adakah monyet Okey. ni bijak? Irfan rasa monyet ni bijak, cikgu. Kita tengok Okey. seterusnya. Baik. Buaya berkata,
Isteri aku teringin makan hati engkau. Sekiranya tidak, dia akan mati. Kata buaya lagi. Jadi dia cakap dekat monyet lah secara terus terang bahawa yang dia memang isteri dia nak makan hati dia. Kalau tak, dia akan mati. Okey, kita tengoklah. Kita tengok monyet ni apa yang monyet fikirkan. Monyet terkejut. Betul lah tadi kita kata monyet tu terkejut kan? Monyet terkejut mendengar kata-kata buaya. Tetapi dia tidak menunjukkan ketakutannya. Maknanya dia bersikap tenang saja. Relax je kan? Walaupun dia terkejut dalam hati, tapi dia bersikap tenang. Sebab mungkin dia sedang berfikir. Betul. Bagaimana cara untuk melarikan diri. Okey. Lepas tu dia kata, Apa lagi? Aku kekesian dengan isterimu. Aku tertinggal hatiku di rumah. Jika kamu mahu juga, marilah kita mengambilnya. Monyet tu cakap hati dia tertinggal kat rumah. Boleh ke tinggal hati kat rumah, cikgu? Boleh ke? Tapi itu salah satu cara monyet untuk supaya buaya tidak dapat memakan hatinya. Lepas tu, mendengar kata-kata monyet, buaya berpusing di dalam air dan berenang semula ke rumah monyet. Jadi maknanya kita tahulah buaya ni tak tahu sama ada hati monyet ni boleh ke dicabut-cabut, boleh ke diletak-letak dan ditinggalkan. Betul di tak? situ monyet telah bijak mengambil langkah untuk mengajak si buaya ni pulang ke rumah Betul, balik. itu cara monyet untuk mengelak daripada hatinya dimakan buaya. Tapi adakah buaya akan tahu atau tidak? Itulah tu kan. Okey, Macam jom mana? kita tengok yang seterusnya. Muka surat yang seterusnya. Monyet meminta buaya cepat-cepat berenang ke rumahnya. Aku takut hati aku dimakan orang, kata monyet. Dia suruh buaya berenang cepat-cepat supaya hati dia yang tertinggal tadi tu tak dimakan oleh orang. Betul. Kan, supaya buaya tu berenang dengan cepat dan dia akan cepat sampai ke rumah monyet. Lepas tu sampai cepat tak? Kita Dah tengok. sampai dekat rumah macam mana? Ya, betul. Sebaik sahaja tiba di tebing sungai, monyet terus melompat ke darat. Dia tidak mahu bertemu dengan buaya lagi. Nasib baik cikgu dia sempat lompat. Ya, betul. Kalau dia tak lompat, kalau dia tak terfikir untuk bagi tahu pada buaya bahawa hati dia tertinggal di rumah, rasa-rasa mesti hati monyet telah dimakan oleh isteri sang buaya tadi. Kan? Nasib baik. Nampaknya kat sini kita kena bijak cikgu. Betul, kita kena sentiasa bijak dalam menangani permasalahan. Dan cikgu bacakan sikit moral dia untuk hari ini. Apakah nilai moral murninya, cerita cikgu? ini? Moralnya, jangan menipu orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Jangan kerana isteri sang buaya tu teringin makan hati monyet, kita terpaksa korbankan kita punya kawan. Betul. Kawan baik. Elok ke Irfan Tak kita buat macam elok, tu? cikgu. Tak elok. Jadi kalau kita berkawan, kita kena berkawan dengan baik. Kita jangan jadi kawan makan kawan. Jangan jadi macam sang buaya ni. Ya, Cuba betul. korbankan kawan dia untuk bagi hati monyet itu kepada isterinya. Betul. Tapi baik juga buaya ni sebab dia tak menipu. Ya, betul. Dia beritahu yang betul-betul dia kan. jujur, dia bersikap jujur, beritahu monyet bahawa isteri dia nak makan hati dia. Baik. Tapi sang buaya kurang cerdik dan ditipu oleh sang monyet. Dan akhirnya sang monyet terlepas daripada hatinya dimakan. Betul. Itu antara nilai-nilai murni yang kita dapat daripada cerita apa tadi cikgu? Cerita Buaya dengan seekor monyet. Okey. Seronok tak cerita ni murid-murid dekat rumah sana? Seronok cikgu Ifan tadi berdebar-debar nak tahu apa jadi dekat monyet kita. Baik, terima kasih cikgu untuk segmen kali ini. Dan sekarang kita ingin berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Bertemu kembali kita dalam Didik TV KPM. Nampaknya sekarang ni Ifan masih bersama dengan satu lagi buku yang besar ni. Buku apa Cikgu Afiq? Buku Saya Haiwan Liar. Kita nak baca apa segmen ni? Iya, tadi kita ada buku cerita. Yang ni kita ada buku aktiviti. Okey. Kita nak laksanakan sedikit aktiviti dengan buku ini. Kita nak belajar menyebut frasa dan juga menulis frasa. Jadi Ifan, Ya, saya. kat depan Ifan ada buku. Okey. Kat buku ni kan tajuk dia Buku Saya Haiwan Haiwan Liar. Liar. Mungkin Ifan Tajuk boleh kita pada hari ini haiwan liar. Ya, Jadi okey. dalam buku ni dia akan ada senarai haiwan liar. Okey. Dan kita juga akan tolong tampalkan atau padankan frasa dengan haiwan yang betul. Baik. Boleh tak Ifan? Boleh Cikgu. Boleh. Okey, jom kita Okey. buka muka surat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ifan. Besarnya. Okey. Ya, okey, kita ada. Cuba kita tunjukkan gambar apa Ifan dalam buku Okey, tu. Ifan angkat Cikgu. Gambar Okey. apa? Di sini kita ada haiwan gajah. Betul. Okey, itu adalah gajah berkaki 4. Ada gajah kaki 2? Tak ada. Tak ada je murid-murid. Okey, itu Okey. haiwan lain. Dan gajah biasanya dia bersaiz macam mana? Adakah dia kecil sahaja Tak, ataupun cikgu. dia besar? Gajah adalah haiwan yang besar. Betul. Gajah besar. Jadi itulah frasa pertama kita untuk hari ini, Okey. iaitu gajah besar. Okey. Gajah besar. Sebab gajah ni bersaiz besar. Jadi Ifan bolehlah lekatkan Okey, Ifan dekat muka surat yang ada Okey. gajah besar. Dah tampal, cikgu? Iya, itu dia gajah besar. Bila kita dah tampal Ifan, kita kena tulislah pula. Nak kena tulis pula? Ya, kita kena okey. tulis. Jadi cikgu ada sediakan Ifan itu okey, cikgu peganglah Okey, boleh. biar Terima Ifan kasih, dapat cikgu. lihat dan kawan-kawan di rumah dapat tengok kan, murid dekat rumah dapat tengok. Okey. Cikgu tunjukkan di sini. Ifan ini nak kena gambar tulis apa, gajah. cikgu? Okey, Ifan perlu tulis frasa yang kita dah belajar tadi, iaitu gajah besar. Okey. Jadi Irfan boleh tuliskan di atas kertas yang cikgu dah sediakan, Baik. garis 3, dan Irfan akan tampalkan di dekat bawah sini. Baik, okey. Kan? Ini frasa yang Ifan kena tulis iaitu gajah besar. Besar. Jadi Ifan nak ajak semua yang dekat rumah pun untuk sama-sama menulis di rumah juga. Boleh? Betul. Okey. Jom kita tulis Kita huruf tulis dulu. G dulu Irfan. Okey, G. Okey, G. Okey. J. J, A, H. Okey. Tinggi Irfan, tiang untuk huruf H. Kita Kena panjang tinggi, lagi. Kita tinggikan lagi tiang Okey. untuk huruf H. Lepas tu bawah dia kita tulis besar. Huruf B, E, S, A, R. Besar. Okey. Gajah besar. Gajah Okey. besar. Kita tunjukkan dekat kawan-kawan. Tunjuk dulu. dekat, Okey. murid-murid di rumah. Inilah perkataan dan frasanya iaitu gajah besar. Gajah besar. Okey, Irfan, Okey. kita tampalkan dekat sini Irfan. Tampal dulu. Okey, Ya, ada gam tampal. dekat sini. Izinkan saya. Kita tampalkan sebab Okey. kita dah tulis. Betul. Kita dah lekatkan. Ha. Sekarang kita nak tampal pula yang kita dah tulis tadi. Kita abadikan di Ya, sini. Okey. Betul. Gajah besar. Lepas ni haiwan apa pula ya? Ada nak banyak baca, lagi kah Irfan? haiwan liar? Ada. Okey. Ada haiwan lain lagi. Jangan Gajah terbalik, Irfan. besar. Kita alright. lekatkan. Okey. Okey, seterusnya kita tengok Irfan haiwan yang seterusnya. Okey, kita angkat dulu. Ini gajah besar. Gajah besar. Kita tengok haiwan apa pula ni Irfan? Cikgu tak sabar ni nak tengok haiwan seterusnya. Jadi Ifan akan buka untuk halaman seterusnya. Kita ada Wow, ini besar Beruang. juga ni Irfan. Besarlah cikgu. Iya, ianya ialah beruang. Beruang ni biasanya kita jadikan sebagai permainan yang lembut-lembut tu kan. Kan, dan dianya sangat comel. comel. Jadi kita nak tulis, cikgu dah tuliskan dah frasa dia sebenarnya. Dah tulis dah. Dan kita nak baca saja dulu, okey? Okey. Ini ialah beruang comel. Beruang
Comel. Okey, beruang sangat comel, betul tak? Comel lah, cikgu. Walaupun dia besar. haiwan liar, dia besar tapi dianya sangat comel. Cikgu, kalau kita nak jumpa beruang, dah jumpa beruang, kita nak kena lari ke? Kita nak kena macam, comelnya beruang tu. Oh, kita kena lari. Kena lari. Kita jangan berhadapan dengan beruang tu. Betul. Sebab kita kan kecil, beruang tu sangat besar. Okey, dan kita haraplah kita tak berjumpa dengan beruang di dalam hutan. Kita jumpa kat dalam zoo saja. Okey, baik. Okey, haiwan Ifan seterusnya. dah alihkan ke muka surat seterusnya. Kita ada okey. Yang ini dia ada belang-belang dekat badan dia dan dia sangat popular di Malaysia. Betul. Dia sangat popular di Sangat popular di Malaysia. Malaysia. Ianya adalah sebab kita adalah antara salah satu negara yang memiliki haiwan ini iaitu harimau. Okey. Harimau. Harimau ni dekat badan dia ada apa? Ada belang-belang, cikgu. Betul. Jadi frasa yang kita nak tulis ialah harimau belang. Okey, lagi sekali. Harimau belang. Sebab ada belang-belang kat badan dia. Okey. Kita tampalkan dulu. Kita tampalkan dia. Harimau belang. Okey. Okey, dan selesai seterusnya. kita pusingkan lagi Ini satu. kawan dia juga ini. Ini kawan rakan dia Ini juga. dia. Ini garang juga ni. Dia ada rambut yang kembang. Ni raja di hutan, kan, raja cikgu? di rimba kita panggil dia. Raja Raja di rimba. rimba. Okey. Dan singa ni dia kebanyakan watak ni singa ni digambarkan sebagai haiwan yang garang. Jadi frasa yang kita nak tulis hari ni ialah singa garang. Singa garang. Itu dia Irfan. Tampalkan, Okey, tampalkan singa garang tak garang. gambar singa tu Irfan. Okey. Takut cikgu tengok. Baik, sebab tu orang cakap kalau jangan garang sangat nanti jadi macam singa. Ya, betul lah. Jangan garang-garang. Okey. Seterusnya. Kita tengok haiwan yang seterusnya Irfan. Seterusnya Ifah akan pusingkan. Ini haiwan yang terakhir yang kita nak belajar hari ini. Baik. Iaitu. Okey. Apakah ini Irfan? Ini ialah dia ada belang juga. Ada belang. Dia ada Bukan belang harimau. juga. Ini ialah kuda belang. Kuda belang. Sebab dia ada belang-belang. Tadi harimau belang-belang warna coklat dan juga jingga. Betul tak? Lebih kurang macam itulah. Dan untuk kuda belang pula berwarna hitam dan putih. Jadi kita nak tuliskan kuda belang. Okey, lekatkan. Okey, Irfan. terima kasih cikgu. Ifah lekatkan dulu. Ini adalah frasa bagi kuda Jadi, belang. cikgu harap murid-murid dekat rumah sana dapat menulis frasa yang kita dah belajar sebentar tadi. Betul. Okey? Itulah pembelajaran kita untuk hari ini bersama dengan Cikgu Afiq di mana kita belajar mengenai haiwan liar. Terima kasih cikgu banyak-banyak kerana bersama Ifan hari ini dan kita harapkan ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat kepada semua yang menonton, terutamanya mereka yang berada di prasekolah sana. Dan kita akan berjumpa lagi insya-Allah. Dengan itu, Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.